Assalamualaikum dan selamat malam kepada anda semua. Dan terima kasih kerana sudi menonton video kami. Ini merupakan video pertama yang kami buat, iaitu sebuah podcast yang bergenre seram. Dan topik pada malam ini adalah pengalaman pertama kami diganggu. Sebelum itu, saya ingin meminta maaf pada lebih awal sekiranya kami ada sebut perkara-perkara yang sensitif di dalam video ini dan juga kekurangan yang ada dalam video kami. InsyaAllah kami akan perbaiki satu demi satu agar dapat meneruskan channel ini dengan lebih lanjut. Itu sahaja dari saya dan selamat mendengar. Aku nak cerita lah ni. Tak tahu lah kisah betul ke tak ni. Okay. Betul aku dekat Terengganu lah. Time tu aku tengah study, time diploma. Okay. Bila time cuti je banyak orang-orang, budak-budak yang stay kat sana, dia balik ke rumah lah. Tu aku time tu aku duduk kat dalam college. Dia kiranya bangunan tu dekat dengan hutan, dia satu bukit ni. Okay. Bukit ni selalu lah ada kes-kes orang kata buang, macam buang saka, buang apa. Kira tempat tu keras juga lah bukit Bukit tu orang buang saka. Orang kata sebab tempat tu Memang hot tempat jauh. lah. Kira hot tempat lah. Dia bukit Sebab dia macam mana? Bukit dia macam tinggi ke atau macam mana? Bukit dia tak adalah macam tinggi sangat. Dia macam 2.5 km berjogging lagi lah. Tapi memang tempat tu memang jarang orang malam-malam datang kat bukit tu. Dia dalam atau belakang? Belakang lah. Belakang college ke Dia betul-betul dekat sebelah college. sebelah. Okay. College tu memang dia dekat dengan hutan lah, senang cerita. Dia dekat dengan hutan. Faham. Sebelah dia ada bukit. Selalu orang pagi-pagi tu pergi jogging apa semua tu lah. Tapi malam-malam memang gelap tempat situ. Lepas tu banyak lah kes kat situ, macam-macam jadi kat situ. Kes accident, kadang-kadang orang tak tahu kan. Kadang budak-budak nak balik dari tempat pelajar. Kat situ selalu ada banyak orang mati lah kat situ kiranya. Tempat tu memang orang kata naik bas ke apa selalu ada masalah. Kadang-kadang tayar pancit dekat area bukit tu lah. Dekat bukit tu juga. Bukit yang sama lah. Kira tempat tu memang keras lah. Lepas tu time tu aku ingat lagi, time semua dah balik, time cuti. Semua balik, tinggal aku seorang je kat dalam college tu. Memang tu aku seorang lah sebab aku tak balik kan. Nak balik ke KL. Time tu time cuti lah. Mahal. Time cuti lah. Berapa lama tu? Aku nak agak seminggu agak lah. Time tu cuti Seminggu? Cuti raya. Kau seorang seminggu Okay. Berani betul. Aku seorang lah. Time tu bilik tu selalunya dekat hostel tu share 2 orang. Tapi aku dapat bilik seorang je kan. Aku duduk lah seorang dekat situ malam-malam. Sekali yang malam-malam tu macam biasa lah. Bila malam tu aku buat assignment aku apa semua tu kan. Dan aku buat dalam rasanya dalam pukul 2.30 pagi ke pukul 3 macam tu. Aku dengar orang jerit tau. Macam gelap kuat gila. Tapi kau seorang kan dalam tempat tu kan? Dia kira dalam tempat hostel tu dia 4 tingkat. Aku duduk floor bawah sekali. Bawah sekali yang lain-lain. Lain floor ada orang tak? Lain floor memang tak ada. Sebab dia bila semua orang balik, lampu semua dia tutup lah. Tinggal aku seorang je. Aku buka lampu bilik aku. Aku seorang je kat situ. Kira bangunan tu kau seorang je? Tak ada orang lain? Dalam blok tu kau seorang je lah kan? Pelik lah, dengar gelap. Pelik. Aku pelik lah. Ni pahal ni semua orang time tu. Semua orang sebab time tu semua orang balik kan. Memang tak ada orang. Memang sunyi kan. Tiba-tiba ada gelap kuat gila. Aku terkejut lah. Time tu. Lagipun dekat situ lampu semua tutup. Sebab dia tak nak bazir elektrik apa. So dia tutup lampu-lampu dekat pesisiran jalan apa semua tu. Aku keluar lah, aku tengok. Tu aku dah cuak lah. Aku cepat tutup lampu. Memang seram lah. Tu aku tanya lah. Aku dah tu aku nak tengok gak kan dekat luar tingkap tu kan. Tengok kok ada lampu buka, kok ada orang duduk tu kan. Dah tahu kan. Sebab bangunan tu dia macam bangunan flat tu. Kita boleh nampak ada tingkap, boleh nampak ada orang. Tengok memang gelap habis lah.
Oh, time tu aku memang seram sejuk lah. Tutup balik. Dia suara yang menjerit tu macam mana? Dia perempuan ke lelaki ke? Dia macam Nada dia suara mungkin kau silap, mungkin daripada video ke handphone ke apa. Kau tak tahu, mungkin Pak Gad. Pakai jerit lah. sebab pagat menjerit sebab tempat pagat tu dia jauh daripada tempat bangunan tu. Bangunan tu lah, college tu lah. Lepas tu time tu pagi petang tu aku memang cafeteria apa nak makan kena berjalan sikit lah. Kira kita boleh singgah-singgah lah blok-blok mana yang ada ke tak ada. Oh memang So jauh lah. aku memang jauh lah. Untuk kau macam nak jumpa orang tu yang selain daripada blok kau tu memang jauh lah maksudnya. Kiranya blok lain adalah orang. Aku dengar suara dia kejap je, dia tak lama pun. Dia macam gelak macam gelak biasa macam orang tengah gurau-gurau. Memang jelas lah. Aku dengar dari atas bumbung tu. Atau aku dah risau. Alah. Tak bumbung Atau aku tutup laptop atau aku tidur. Main Takut lah. main selambat Aku ni. tak tahu lah. Aku nak tanya siapa tak ada lah kan. Tanya siapa Ya. tak ada orang kan. Ya tu. Takkan aku So- nak saut balik. So benda tu Aku dia duduk stop dalam dekat bilik, situ je ke safety. macam mana? Ke ada lagi lepas tu dia kacau ke? Lepas tu esok dah tak ada lah. Aku lari tidur kat rumah bilik housemate aku lah. Yang lain. Budak member aku. Aku duduk situ. Oh, give up Tapi betul-betul aku punya bangunan tu betul-betul sebelah dengan bukit. Tak tahu lah. Okay. Sebab Agak maybe aku ni sebab lah, aku misteri seorang lah. kan. Hmm. Dia nampak tu kan. Tu unsolved lah. Tapi pukul 2.30 kot, takkanlah make sense untuk orang gelak kuat-kuat tu. Melainkan kalau ada budak lain lah dekat dalam tempat tu. Sebab aku nak cari kak kok ada orang dalam bilik ke apa kan. Kok aku salah dengar ke apa, monyet ke kera mana tahu kan. Tengok tak ada. Tak ada tu. Macam lah kat situ. Kat bukit tu memang orang kata keras sikit lah. Dia gelak. Ada satu cerita tu. Okay. Ada satu cerita tu kawan aku dia tengah on the way balik dia nampak satu nenek tua dekat area Astaghfirullahaladzim. Nenek tua? Dia dekat mana? Dekat Bukit sama ke apa? bukit sama tu juga. Bila kita nak naik dia ada macam ada jalan raya lah. So kita boleh naik atas bukit tu lah. Time malam jugalah kat situ. Dekat betul-betul dekat corner. Dia ada satu corner tu macam nak kita nak pusing daripada bukit tu lah. Kat situ dia nampak ada satu nenek tua. Muka tak nampak. Uish, ya Allah. Time dia nak balik dia situ. Lepas tu dia cerita, aku kata betul ke kau tak nampak apa-apa langsung muka dia. Dia kata tak nampak. Memang malam tu dia seorang. Dia pegang macam tak tahu lah. Macam troli ke apa lah. Uish, Tak apa. troli, Lepas tu esok dia luar. Uli. Okay, Ke dia bawa macam apa ni? Ingat time dulu-dulu yang orang bawa dalam roda kan? Roda yang macam kayu. Orang dulu-dulu kan. Macam stroller. Wih, Tapi dia kata nampak muka dia memang hodoh lah. Dia macam orang tu tua. Orang tua takkan orang tua malam-malam nak duduk kat tempat bajaran tu kan. Ya tu tolak macam troli tu kan. Wish. Dekat situ area jalan raya nak buat apa kat situ malam-malam. Betul kan? Tak make sense lah. Dekat tempat college lah tu kan. Kalau macam tempat-tempat dekat luar, dekat ada mall ke mungkin ada make sense lah. Tapi ni dekat tempat college lah tu. Yang tu kawan aku sendiri experience lah. Yang aku experience yang tu je, yang gelak tu lah. Lepas tu aku malah Malah duduk situ. Bukan bilik. Tobat lah. Tobat lah, tenang. Okay. Ingat lagi lah gelak dia macam mana sekarang. Tak masalah kan. Sebelah bilik roommate aku tu dia kiranya AJK apa ni, ada pusat Islam lah. Dia tak ada pula. Kalau tidak aku boleh pergi bilik kan. Dia pun balik time cuti tu. Nasib kau lah tu tak kena. Selalu dia panggil aku. Selalu time subuh-subuh. Maybe sebab tu lah. Tempat aku kira tak keras kot. Okay. Dia kalau waktu dia gelak kan,
Dia gelak lama ke dia macam gelak hak je je? Aku tak tahu lah. Suara dia macam orang dewasa dalam 30 macam tu. Bayangkan orang lelaki dewasa dalam 30 macam tu. Gelak macam gelak betul. Macam gelak hak. Macam gelak kat mamak lah Sekejap. tu. Ha. Takkan agak boleh ada orang tua macam tu kan. Mana datang student. Itu tu. Itu aku malah nak fikir banyak sangat. Oh, sebab tidur lah. Rasa lah. Kau tak takut ke kalau dia tidur dengan kau? Macam tu. Dia kalau buat kata orang tua, kalau benda tu dengar jauh dia dekat. Kalau dengar dekat dia jauh. Yang suara benda tu lah. Atau aku tak pasti dekat ke jauh. Tapi boleh rasa lah dia dekat area atas bumbung lah. Memang tahu. Atas bumbung okey lah. Atas bumbung tu misteri lah. Tapi kalau kau cakap dari luar ke apa, mungkin boleh jadi Pak Gad tengah cakap dalam call ke dalam gelap, kita tak tahu kan. Tapi atas bumbung Takkanlah Betul, Pak Gad nak apa lah? takkanlah Pak Gad nak pergi kat blok dia tu gelap apa. Tapi boleh kan dia nak check up kan. Boleh tak? boleh je sambil jalan Tapi call ni ke. atau Tapi ni bumbung atas tu. bumbung aku tak boleh cakap apa lah. Orang tahu dekat Sebab, kalau dia dekat punya- bukit tu lagi lah. Dia hallway tempat berlalu tu dengan tempat aku tu dia opposite. Dia kiranya ada satu bangunan tu belah kiri. Lepas tu belah kanan tu tak ada lah tempat untuk jalan untuk Pak Gad nak check ke apa. Tempat laluan dia lah. Laluan dia bayangkan bilik aku kat bawah sekali, ground floor tu. Lepas tu belah kiri tu tempat untuk orang walkway, orang jalan tu. Okey. Tu belah atas tu memang tak ada belah kanan ke apa memang tak ada tempat untuk orang berjalan kaki ke apa ke. Just rumput atau pagar ke macam tu. Tu first time lah aku dengar benda-benda pelik-pelik ni. Tu time lah, pengalaman pertama Sama lah. kat sana. First time lah. Pertama. So daripada kawan-kawan semua cerita yang macam selalu aku dengar student akan cerita benda-benda macam selalu kena histeria ke apa ke. Oh, yang ada sebab time tu aku AJK untuk college tu lah. So tahu lah isu-isu student net itu kan. Okay. Ada lah satu cerita ni, ada seorang budak lelaki ni dia merayau-rayau dekat padang apa ni, padang playground tu lah. Playground tu lah malam-malam. Lepas tu sebab aku AJK kan, lepas tu ada lah student bagi tahu ada budak merayau malam-malam kat situ kan. Aku panggil lah warden. Warden ni kiranya ni memang pandai lah bab-bab ilmu-ilmu apa ni, orang kena rasuk ke apa, panggil dia lah ilmu kan. batin je tu lah. Okay. Panggil dia. Tu dia pergi lah cari budak tu dekat tengah-tengah padang. Tu budak tu macam meraung-raung macam harimau apa. Aku pun tak tahu. Macam tu lah, betul-betul meraung macam tu. Malam-malam dekat tengah padang padang bola kira. Dia buat apa kat situ? Tak tahu. Dia macam tak tahu dia kena rasuk ke, dia tengah Kau nampak apa dia ke. time tu dia memang dekat situ lah. Memang ada kat situ ke macam ni? Dia seorang ada kiranya ada orang bagi tahu lah, ada budak merayu-rayu malam kat situ apa seorang-seorang. Badan dia betul-betul keras lah time tu. Lepas tu ada ustaz tu, yang warden tu, dia baca ada ayat-ayat untuk Ya. Okey. bang. Gitu aku. Lepas tu tahu dia dah lepas dah baca apa, dia time dia kena rasuk tu, tahu dia tak sedar lah. Badan dia betul-betul lemah. Second lah aku nampak orang kena rasuk. Okey. Raung Pelik kan? Macam Dekat Terengganu pelik-pelik lah. Atau puaka boleh je. Ke bukit tu. Aku tak nak atas tu je. Tapi berapa tahun kat sana? Aku 3 tahun 3 tahun. So 3 tahun so far tak ada apa lah.
Just benda Tak ada. tu je lah. Yalah. Pengalaman yang tak boleh dilupakan lah. Sebab tu belajar. Ya tu. Uh, Orang kena rasuk macam tu Tapi- buat macam harimau. Pelik. Tapi bila cakap pasal college, macam setengah tempat aku ada dengar macam yang mostly paling hot lah. Aku dengar macam paling rare. Jarang orang cerita pasal macam kat college diorang macam setengah tempat tu mesti ada satu bilik yang macam orang kata kat sini hotspot ataupun macam katakan dewan. Katakan Okay. bilik store ke something. Macam tu lah, benda macam tu. So aku nak tanya kau, kat tempat kau ada tak macam so far macam hotspot kau dengar daripada cikgu ke kawan-kawan kata jangan buat macam ni kat bilik ni ke? Dia tempat hotspot bilik apa semua tak ada lah so Tak far. ada lah, Tapi tak ada spesifik. Apa ni orang cakap tak ada macam yang lokasi tu ada lah. Kira dekat sebab maksud college aku macam aku lokasi macam kau jangan lalu kat sini time maghrib ke apa. Ada tak? Oh, kau dengar orang cakap ke siapa-siapa? ada lah. Malam-malam tu aku tak sure lah sebab orang kata dekat situ ada satu kawasan untuk orang selalu orang pergi jogging apa semua tu lah. Tu ada satu hari tu tiba-tiba dia tak kasi pergi lalu kat situ. Siapa student lentas situ ke apa nak buat jungle trekking ke apa ke. Sebab tempat tu dekat dengan hutan Okay. Sebab tak silap aku ada ke orang tu dia sesat ke apa lah. Aku lupa lah. Oh, dia sesat dekat tempat jogging tu. Tu orang tak bagi masuk Dia ke? sesat macam mana? Dia macam masuk lepas tu dia tak jumpa jalan keluar ke atau dia Atau aku tak tahu lah jogging sebab dia masuk macam mana? time batch aku time tu sebelum lagi. Kiranya tak macam tu memang cerita lama lah. Ada diorang selalu Lama jogging kat lah. situ lepas tu hilang. Okey. Oh, Tapi aku tak tahu sangat. itu macam apa ni, senior bagi tahu lah perkara-perkara dia kena jaga-jaga lah. Untuk hotspot kan, tempat hostel aku ada kat tu. Dekat Hostel? dia macam mana dia. Gombak kan? Dia dekat area Gombak agak. Dia hostel aku. Ni bukan hostel lelaki tau. Ni daripada kawan perempuan yang aku dengar dekat hostel perempuan. Hostel aku ni ada dua. Yang hostel ni ada dengar cerita lah. Sebab aku kan selalu pernah ada group dengan luar kan. Aku ni lah tanya-tanya buat-buat. Lepas tu dia cakap aku tak boleh tidur tu malam-malam. Ada gangguan dekat satu blok. Aku macam kenapa kan. Dia macam bak kata diorang ada satu bilik ni. Aku dah lupa lah nama bilik tu. Sebab benda ni dah lama kot. Dalam waktu aku baru masuk lagi lah. Dalam SEM 2 macam tu. Satu bilik ni dia macam dia macam ada kes bunuh diri tau. Aku tak tahu sama ada, aku dah lupa sama ada pelajar ke tak pun ada orang yang duduk situ kat. Sebab hostel aku ni dia ada penghuni, ada macam orang lain duduk. Lepas tu budak hostel aku pun, budak college aku pun duduk situ. Macam kongsi juga kan. Dia macam mana? Aku tak faham. Dia kongsi macam mana? Kiranya Dia macam maksudnya ada orang lain juga sewa tempat tu. Orang luar lah, bukan budak college je. Faham. Okay. Tu ada dia macam diorang cakap ada kes dia bunuh diri kan. Lepas tu roh dia tak tenteram. Tak tahu lah dia macam mana. Tapi aku pun sama-sama jugalah ingat. Dia perempuan semua cakap dalam satu malam tu ada yang histeria, ada yang nampak mayat tu dalam, kau tahu dating cup kan, dia nampak ada mayat macam gantung bunuh diri tu dekat dalam dekat tingkap tu. Aku dengar meremang lah. Lepas tu dia macam dia dengar bunyi guli-guli. Aku time tu aku tak nak tanya lebih lanjut sebab aku dengar pun macam seram ke lah.
Dia dekat lah dengan tempat tu. Dekat. Dia orang nak cakap macam dia orang punya blok kan yang aku perasan. Lebih kurang macam blok macam mana nak cakap saya explain. Kalau kau pergi kau tahu kalau kau pergi KCC kan, beza blok nak pergi kedai belah kiri belah kanan kan, macam lot area kiri kan, macam tu lah jauh dia blok dia. Dia tak jauh sangat pun. Sebab tu kau boleh nampak tu kadang. Faham. Aku tak tahu Tak lah. tu macam mana? Lepas tu. Demam. Dalam Suma tu Suma cuak lah. Sebab tu aku dengar cerita macam diorang nak pindah tempat hostel. Sebab benda tu. Sebab dah kerap sangat kena ganggu. Banyak sangat, so dia nak pindahkan student lah dari situ. Pindahkan student. Sebab banyak sangat student komplain. Tapi So kat situ jadi apa? Tak ada student duduk lah. Itu aku tak sure sebab lepas aku tanya tu, ada yang rumor nak tukar tapi macam last macam diorang tukar blok je pula. Macam tu lah. Aku tak tanya lebih lanjut lah sebab malas kan. Nanti diorang ingat aku macam apa tanya. So tu je lah cerita pasal spot dekat kulit aku. Okay. So So kita tanya Soy ada benda nak share ke? Dia tadi diam. Nak cerita pasal apa ni? Hotspot ke? Tak kisah, tak apa. Kita terima je apa-apa cerita. Kita ikut tema lah. Kalau tema malam ni pengalaman pertama pengalaman pertama. Pengalaman pertama aku lah. Aku ni dulu macam mana tak adalah percaya sangat. Takut lah dulu time sekolah menengah. Okay. Benda-benda malu halus ni dengar orang cerita takut lah, tengok movie pun takut, tapi tak macam berapa percaya sangat. Okay, dia masa aku sekolah menengah dulu, aku mula-mula pindah masa awal-awal pindah kat rumah Rawang ni dulu. Okay. Masa awal-awal pindah, biasalah rumah baru kan. Rumah baru mesti ada benda-benda kacau-kacau kan. Okay, time baru pindah tu, awal tu memang kita orang tahu kat tingkat atas rumah kita orang tu memang keras sikit lah. Okay. Lepas tu sebabkan tu adik-beradik semua pun tak berani lah nak main kat tingkat atas tu. So tingkat atas tu jadi macam kebiasaannya memang selalu kosong lah. Sebab mostly diorang spend time kat bawah je. Memang semua takut lah. Semua takut tu. Okay. Lepas tu? Okay, cerita dia dia yang terkejut je lah. Benda ni jadi waktu petang tau. Waktu yang aku tak sangka. Dan pukul 2 tengah hari macam tu. Waktu siang. Okay, time tu aku tak silap aku macam terlupa nak ambil barang kot. Aku dari bawah lah. Tengah sembang-sembang adik, abang semua. Lepas tu aku macam tu tak silap aku nak ambil handphone ke apa tau. Handphone kat atas masa tu. Tinggal kat bilik atas. Okay, naik lah. Naik tangga, naik. Okay, tangga kita orang bila naik. Lepas tu nanti akan ada satu macam area. Macam jalan rata sikit je. Lepas tu akan naik lagi tangga. Tangga menghala ke arah kanan pula. Okay. Masa aku sampai dekat first apa ni? Tu nak panggil apa lah area macam tu? Hallway kot. Bukan hallway. Tak apa. Masa je aku sampai dekat apa ni? Tempat rata sebelum tu. aku naik tingkat 2 tu. Sampai je dekat jalan rata tu. Aku boleh nampak ada Kira ruang lah. Ruang sebelum naik ke tangga terakhir tu kan. Okay, aku boleh nampak ada perempuan pakai baju putih, rambut panjang, terbang masuk ke bilik mak aku. Depan mata, boleh kata depan mata gak lah. Jarak tak sampai 15 meter pun. Tak sampai 10 meter rasanya. Aku boleh nampak sendiri, dia bukan berlari, dia terbang. Laju tak dia terbang? Laju aku nampak dia terbang masuk dalam bilik tu. Kau boleh tengah hari. Tergambar bagus tu. Terpukau buat dia. Okay, Yang tak sibuk time tu aku memang ke belakang. Aku ke belakang sampai langgar dinding. Aku memang teka aku kat situ. Tak buat apa-apa dalam 5 saat 10 saat macam tu. Otak aku blank, jam. Tak fikir apa. Itu macam aku tak berapa percaya benda ni kan. Betul tiba nampak rumah tu.
Tak tahu lebih So macam kau shock lah Betul. ni ya. Jadi terkejut kat situ. Tu bila dah 10 saat macam tu sedar balik. Okay tak apa, terus bawa balik lah. Tak jadi ambil phone lah. Malah aku. Ini kau ada beritahu orang ke pengalaman ni kat kau? So macam ada gangguan semua tu. Macam mana? Ada beritahu kat siapa ke, ahli keluarga ke? Pengalaman seram macam tu. Family tak ada lah. Aku tak ada lah bagi tahu mak ayah, adik-adik. Tak nak diorang takut lah. Tapi aku beritahu abang aku lah. Abang aku ni Fisan. Ya kau ingat. Dia Dia terkejut. Dia punya terkejut tu dengan pakai towel. Dia panggil aku dari bawah. Terkejut weh. Pukul 2 tengah hari gila. Astaga. Aku tak boleh lupa benda tu. Serius. Tapi jujur lah dengar macam kelakar. Tapi aku dengar first dia kata dia nampak perempuan kan. Aku di bawah tengok TV tau. Aku nampak ada terjegat dekat tangga. Lepas dia panggil aku. Aku naik atas. Dia kata nampak kelibat tu lah. Whatever semua tu kan. Aku pun naik atas. Aku macam 50-50 juga. Betul ke apa benda dia nampak kan. Sebab ya make sense. Pukul 2 macam tu kan. 2 petang tu. Tapi apalah naik. Dia kata daripada dia memang hall depan tu macam bilik tu ada ruang sikit je lepas tangga tu. Dia macam kecil je lah, tak berapa besar, tak berapa kecil. So dia akan semua pintu bilik akan menghadap dalam satu ruangan tu. Okay. So belah naik je tangga, lepas tangga tu dia paling kiri sekali ada kita akan nampak toilet tau. Toilet. Daripada toilet tu, kalau kita ukur toilet tu straight jalan lurus belah kanan, betul-betul lepas tangga tu, bilik mak aku. So dari situ lah adik aku cakap dia nampak benda tu lalu. Dia macam masuk ke bilik mak aku kan. So dia dekat tangga tu aku tak rasa lagi tau. Tapi bila lepas aku masuk bilik mak aku tu, aku sempat rasa macam aku tak tahu nak cakap macam mana. Dia macam tak sedar hati lah bila tu lebih kurang. Dia tak dia satu benda yang aku tak boleh nak describe. Dia macam more tu macam suram, macam even time tu aura ada dia macam tu lah. cahaya matahari masuk tau. Tapi aku rasa macam suram bilik tu. Tapi lama-lama dia macam slow hilang. Faham tak? Benda tu aku tak boleh nak cakap. Dia macam aku pun terdiam bila aku dah masuk bilik mak aku tu. Aku diri depan pintu tu. Lama juga aku nak try rasa apa benda aku rasa tu. Tapi aku tak dapat tangkap apa benda. Tapi lama-lama benda tu hilang macam tu je. So dia ibarat macam benda tu datang singgah kejap lah lebih kurang tu Aku lah. tak tahu. Mungkin dia lalu betul-betul lalu. Aku tak tahu. Mungkin dia lalu terus lepas tu menghilang ataupun dia ada lagi cuma aku tak nampak ke. Tak dengar apa-apa ke? Emo? Tak ada. Tak dengar apa-apa ke? Bulu roma naik ke? Apa ke? Bulu roma aku naik sekarang. Bulu roma aku tak rasa. Aku tak tahu. Bulu roma sebab yang nampak tu Soy adik aku ni. Tapi aku cuma dapat rasa benda tu lah. Benda tu dia macam tak sedap. Benda yang yang aku tahu dia tak sedap lah. Bila kau rasa benda tu, kau tak suka. Kau takkan suka. Dia bukan takut ke apa. Dia macam Tak senang. tak senang lah. Tu lah. Rupanya few years after that, kita orang ada dah juga pernah panggil pakcik-pakcik yang pakcik kita orang lah, macam kenalan kawan ayah aku ke yang pandai kan buat benda ni. Pernah lah kita orang panggil seorang dua tengok-tengokkan rumah ni kan, macam nak clear kan, kasih bersih. Few years after that lah, kita orang dapat tahu rupanya tempat yang aku nampak benda tu dulu, dia antara bilik air aku, bilik air tingkat atas tu dengan arah ke bilik mak aku tu. Pakcik tu kata rupanya itu memang laluan benda-benda ni. Memang laluan. Laluan lalu situ. Diorang memang suka ikut lalu situ. Kalau diorang nak ke mana-mana, diorang akan lalu situ. Betul. Kira macam highway lah untuk diorang. Untuk diorang ke sana ke sini. So tak pelik lah. Dulu ada satu PC tau kat depan ni. Kita orang letak. Aku dulu kaki game kan. Yelah. Selalu main game. Ya, aku ingat.
Memang tak pelik lah aku main game sampai 2-3 pagi selalu rasa macam tak senang kat depan tu. Sebab belakang aku tu memang laluan. Laluan benda tu. So kalau korang tahu aku dengan Soy dengan Fik ni sepupu. So aku boleh ingat lah weh. Ya tu. Tapi serius, laluan tu memang Ons dah tahu tu, kita orang macam yelah benda tu baru tahu kan. So macam kita orang mungkin 50-50 juga nak. Mungkin percaya mungkin tak, tapi kita orang tak nak macam ambil macam orang kata terlalu taksub lah. So kita dengar-dengar macam tu, okay tak apalah. Just, tapi nak buat macam mana rumah kita kan, rumah kita sendiri. Betul. Tapi korang So- cerita pasal ni aku teringat satu cerita tu. Kita apa tu? Kau ingat waktu ada satu so kalau kau tak tahu aku dengan Soy dengan Fit ni selalu dulu masuk tournament Dota tau. Selalu dulu waktu lama. Bila? Yang tu yang kat Wan Tama tu, tournament kat Wan Tama. Ya yang kita ramai tidur rumah kau kan. Okay. Waktu tu aku bayangkan lah kita orang penat main game daripada pagi bangun siap-siap cari parking tak jumpa. Lepas tu sampai malam main tunggu. Mall dah tutup pun kita orang ada match lagi. Tu balik terus nak tidur lah penat kan. Aku tidur dengan seorang lagi member tau kat belakang. Dekat tepi lah, dekat area dekat-dekat kan. Sebelah tandas tu yang Bak kata Soy cakap tadi, yang dekat-dekat dengan laluan tu kan. Time tu aku tidur, aku dengar macam bunyi ada orang cakar dekat bilik aku. Cakar dekat pintu bilik tu, pintu tutup dengan bunyi cakar. Kau dengar? Aku dengar. Kenapa aku tak tahu? Aku dah bagi tahu. Bila kau beritahu? Aku pernah bagi tahu. Bila kau beritahu? Aku pernah bagi tahu tak silap aku. Aku pernah lah. Kat bilik tu. Tak adalah aku cakap cerita kat rumah kau. tapi time tu lah dengar bunyi cakar memang jelas lah. Tapi aku macam time tu aku dah penat. Aku macam celaka budak-budak. nak main-main lah aku lah. Sebab kalau nak tahu si Soy ni dengan Fit ni kadang suka kacau aku. Kadang suka mengacau. Aku ingat dia orang. Esok pagi aku tak tahu apa-apa. Tak, aku tanya esok pagi tu sekali je tak silap aku. Bila dah pergi kat rumah utama tu kan. Aku tanya kau, kau cakap. Aku cakap, mana ada. Habis tu aku dengar siapa cakap. Itu aku dah, alamak. Okay, dia buat dia lah. Sambung je lah main tournament. Itulah cerita. Diingat lama dia lama lah. Aku pun teringat sekarang balik. Tapi itu dululah. Itu sekarang dulu. kurang lah. Time tu pun time 2015 tu tak silap aku. 2015-2014 tu. Lama dah tu. Lama gila. Rumah baru-baru biasa lah. Rumah baru kan. Sebab tu aku cakap tutup tingkap. Sekarang dah lama. Tak boleh lah juga. Laluan tu still ada. Kau faham tak? Tak ada konteks lah. Laluan tu still ada. Kau kena tutup tingkap tu. Dah tutup tingkap belum? Dah lah. Nak cerita ni kita dah tutup lah setiap. Aku takut terlepas satu. Kalau okey lah. So sekarang ni aku nak cerita part aku. Pengalaman kau lah. Pengalaman pertama. Pengalaman pertama Aku akan diganggu. ingat benda ni sampai aku bila-bila lah. Tapi aku tak tahulah benda ni aku akan cerita kat sini. Okay. First time aku kena tu. Okay. Aku tak ingat aku umur berapa. Tapi time tu kat rumah desa Pandan. Okay. Lama dah cerita Rumah lama kau lah dulu. Masa tu kecil lagi. Si Soy pun masa tu menyusu lagi. Okay. So rumah ni tak apa, rumah ni aku akan cerita kemudian lah. Okay. Tapi aku akan cerita apa yang aku lalui lah untuk first time. Malam tu aku tak boleh tidur. Dulu ni aku jadi penakut. Aku tak boleh nak terlampau takut lah. Memang penakut.
Okay. Aku nak tidur, macam kalau aku tak tidur aku kena macam ada rasa macam orang tidur sebelah aku. Kalau katakan ada mak ke Kena ayah ada orang kan, teman lah. aku akan macam kena macam rapatkan badan aku bagi kena tangan dia ke apa ke, so aku tahu ada orang lah sebelah aku macam tu. Mungkin aku fikir macam aku tak nak ada gap. Okay. Okay. So satu malam tu aku tak banyak tidur tau. Time tu semua orang tidur. Selalu ayah aku ni tidur lambat. Dia suka tengok TV apa semua, wrestling kan. Tapi Okay. malam tu semua tidur awal, aku tak tahu kenapa. Okay. Cuma aku je tak tidur. Aku rasa macam something. So aku dah macam takkan aku nak kejut kan. Ayah aku semua kena pelangkuk kepala kan. So aku cuma mampu ambil bantal kepala tu, aku tekuk kepala aku. Okay. Part dia kat situ. Bila aku tekuk kepala, macam aku nak try lelak, aku tak boleh. Lama tau. Dalam sejam lebih, 2 jam aku rasa. Sampai berpeluh badan aku. Betul. Aku tak tipu. Aku ingat seksa dia. Sebab aku tekuk, sebab aku dengar something. Dia macam berdesing tau. Aku tak tahu dia bahasa apa. Dia berdesing. Berdesing macam ni macam macam tu. Mula-mula dia macam berdesing. Dia macam tiiiit gitu lah. Mula-mula dia macam tu, tapi dia tak kuat. Dia macam halus je. Okay. Tapi lama-lama bila aku macam duduk diam sebab dah sejam lebih tu, baru aku perasan rupanya desing tu dia macam makin kuat. Makin dia kuat, lepas tu makin jelas. Sebenarnya bunyi tu bukan desing tau. Dia macam ada something bahasa yang aku tak faham. Dia macam bercakap. Oh ilah ilah. Betul. Aku tak tipu benda. Benda tu dia macam bercakap. Tapi aku tak faham benda tu. Dia macam halus je suara dia. Dia bila sampai satu part, aku dah menggigil. Aku macam dah tolak badan aku kat macam ayah aku rasa kat sebelah aku. Aku dah rapatkan betul-betul. Tapi ayah aku tak sedar. Semua tidur. Memang tidur mati lah time tu. Lama juga aku tahan berpeluh-peluh tu ni. Sampai aku azan subuh tak silap aku. Azan subuh. Lepas tu macam aku macam time tu aku dah letih sangat kot. Nak tahan diri aku. Sebab aku tak tahu bunyi tu bunyi apa. Bayangkan berapa lama aku nak tahan tutup dengan bantal dengan berpeluh-peluh semua tu. Ya tu. Betul Tu memang penat. Paling penat aku takkan lupa lah benda tu. Tu first time aku kena. Tu lah. Betul. Ada satu andan banyak misteri. Dia boleh dengar bunyi rupa-rupanya apa ni? Mula dengar bunyi berdesing. Lepas tu lalas macam bunyi orang tengah bercakap satu bahasa yang lain lah. Masa aku kecil tu aku ingat benda tu alien. Tapi takkanlah alien bercakap kan. Sebab dia betul-betul bila dah jelas tu, aku betul-betul rasa macam kat sebelah telinga aku. Ish. So tak tu lah aku macam-macam benda lah aku nampak, aku rasa dekat rumah tu. Tu nanti aku akan cerita nanti. Itu untuk episod lain lah. Macam mana? Mungkin episod lain, mungkin kalau aku ada kesempatan aku cerita lah. Okay. So itu pengalaman daripada Fitzal ni. Lepas ni telah tiba untuk pengalaman aku lah. Pengalaman pertama aku. Pengalaman pertama aku Kau kata pengalaman kau masa main Dota tu dengar scratch tu. apa? Macam mana? Mana? Dengar bunyi ada orang cakap kan. Cakap? Oh, yang termet Dota tu. Oh tak, itu bukan pengalaman pertama. Itu bila dah kena banyak kali tu. Dia so aku ceritakan ni lah macam origin aku lah lebih kurang. Kalau si Soy dengan si Fit ni tahu, aku ni memang penakut. Aku rasa aku lagi penakut dari diorang dua. Memang penakut. Teruk pula Memang teruk.
Kau cakap berkaitan dengan hantu pun aku dah Memang tak tu. ya weh, tak ya. Macam tu. Kena sampai tak macam tu. Bayangkan aku punya tak takut jiran kita pergi rumah orang kot. Orang tu buka cerita hantu, aku cakap tutup sunat tu, tutup sampai menangis. aku rasa teruk sangat, memang teruk. So aku Memang teruk weh. memang teruk. So first aku kena macam aku tak tahulah ni pengalaman macam pengalaman pertama aku, macam pengalaman mistik ni ada dua. Pengalaman pertama lah, macam first tu aku tak tahu nak cakap tu pengalaman yang aku kena tak pun, tu pun bayangan, macam imagination macam tu. Tapi yang aku cerita yang imagination ni dulu lah, sebab time tu aku kecil lagi. Umur aku tak silap 2010. Umur aku dalam 10 tahun macam tu kan. Aku time tu arwah atuk aku baru meninggal lah. Arwah atuk aku, aku pergi rumah dia. Pergi rumah dia nak macam jumpa, macam ada majlis tahlil lah itu kan, tahlil arwah kan. Dalam time tu juga aku nampak Pukul berapa? pukul time tu malam, dalam pukul 9 macam tu, 9.30 macam tu. Time tu aku tengah duduk sambil tengok TV tau. Aku macam perasan dalam bilik atuk aku ada macam orang tengah semayang. Badan dia tak nampak, macam hitam betul. Macam muka pun tak nampak. Dia macam semayang, tapi aku dengar dia cakap, dia macam takbir, Allahu Akbar. So dia merokok. So aku macam ni lah, macam aku pandang kiri. Bayangkan bilik tu kat kiri tau. Okay. Aku pandang kiri. Lepas tu nampak macam tu, Allahu Akbar. So aku pandang TV balik. So aku pandang balik macam terkejut macam tu. Betul ke aku nampak ni? Lepas tu aku tengok tak ada. Memang tak ada orang dalam tu. Memang bilik tu gelap gila. Tapi aku nampak bentuk badan dia tengah merokok. Nampak susuk tubuh Lelaki lah. tubuh lelaki lah. Lelaki tengah solat. Aku macam misteri juga lah. Misteri. Memang betul-betul misteri tu aku time tu. Aku ingat lagi waktu tu. Sampai sekarang. Okay, so itu kemungkinan imajinasi aku ke, sebab tak tahulah, mungkin imajinasi aku sebab teringatkan arwah atuk aku ke, aku tak tahulah. Kemungkinan lah. So aku teruskan ke kisah yang betul-betul ni pengalaman seram lah yang aku kena. So pengalaman seram ni dia jadi dekat waktu aku dekat sekolah. Aku ni macam jaga dewan tau. Kau tahu tak bila dewan kan ada tempat macam mic semua kan. Aku jaga bahagian tu. Aku macam pengawas jaga bahagian tu. Kau lebih kurang macam orang kata, kalau dulu sekolah dia panggil quartermaster semua lah, barang sukan kan. betul. Tapi ni untuk equipment. Equipment mic semua, speaker semua aku akan handlekan lah untuk apa perhimpunan semua. So pada hari tu aku macam ni tau. Aku dengan member aku semualah dah heboh satu cerita kat sekolah yang ada budak kena histeria. Ada heboh sampai semua tahu semua. Lepas tu sampai cikgu pun cerita pasal benda tu. Time tu perhimpunan, cikgu tu cerita pasal benda tu. Cakap jangan dekat satu tempat dekat sekolah ni, tandas tu kan. Sebab tandas tu memang berhantu lah. Aku cakap memang keras. Sebab yang perempuan kena histeria ni, dia berlalu dekat tandas tu. Tu yang dia kena. Pernah pergi tak tandas tu? Pernah lalu lah, tapi tak pernah masuk lah. Saya tak pernah masuk. Try lah. Ada orang masuk ke? Boleh tahu toilet tu? Ada orang masuk ke? Lepas dah kena ganggu tu dia kunci. Dia kunci. Biasa air dalam tu tak boleh guna pun. Tandas tu tak ada saya guna lah. Tak ada. Kan? Tak ada sebab tandas tu Dia memang jauh. selalu je depan. Dia selalu je depan tu.
Yelah, Benda tu ikut dia tak? ikut dengan kata macam dia masuk, lepas tu dia pakai cermin tau. Dia pakai cermin tandas tu. Oh, okey. Faham. Dia dengar cerita lah. Oh, time tu tak kunci lagi lah. Dia masuk dalam. Time tu tak kunci sebab tandas tu memang tak ada orang guna sebab orang tahu tak ada air kan. Tak ada air buat apa. Kalau kau melepas pun memang tersekat lah kot situ kan. Jangan cerita lah time tak ada air. Yang tu buat misteri juga bagi aku. Itu seram lah je dah. Itu serap orang kedua lah yang tengok. Aduh. So balik cerita tu, dia perempuan tu pergi isteri lah. Lepas tu cikgu beritahu semua pasal benda tu. Jangan lalu situ, ada kes ni. Jangan panik semua. Jangan heboh-hebohkan. Jangan riuh. Tapi at the same time, aku time dengar tu, aku rasa macam aku dapat rasa macam ada orang memahati aku tau. Memahati aku. Dia dekat belakang tu ada satu kan tempat mixer dia belah tepi perhimpunan kan. Tapi dekat belakang tu ada bilik untuk aku simpan barang mic ni lah. So tempat aku simpan mic tu semua, biasanya kadang tu tempat kita rehat semua. So dekat situ aku dapat rasa macam ada orang memahati aku dalam tu. Dia macam dengar cerita yang cikgu ni cakap. Dia macam bak kata orang kan, kalau kau ceritakan pasal benda tu suka kan. So macam aku rasa benda tu ada kat belakang aku time tu. Macam orang tengah pandang kau lah, tapi kau tak rasa dia dekat mana. Macam tu. Tapi aku tahu dia kat pintu tu, dekat dalam bilik tu. Kat dalam bilik. So bila aku macam rasa tak sedap hati, aku tak berani nak bangun. Sebab aku cakap aku pun macam penakut sikit mula kan. Time tu kau seorang je, tak ada siapa? Aku time tu 3 orang. Seorang lagi dekat bawah tak silap aku. Dia tengah jaga. Diorang, kok diorang rasa benda yang sama? Tak. Dia cerita dia lepas aku rasa tu, aku minta kawan aku pergi tutup pintu tu. Aku cakap, kau pergi tutup pintu belakang tu. Aku rasa tak sedap hati lah. Lepas tu cakap, oh ya ke? Okay, jap. Dia tutup. Dia yang tutup. Lepas tu aku ni lah, aku lepas dah habis tu, aku tak berani cerita kat situ sebab aku takut dia mengikut aku pula kan. So aku tak berani lah. So aku lepas dah habis perhimpunan tu, dah keluar dewan, baru aku cerita kat dia. Dia cakap dia tak rasa apa-apa. Aku seorang je rasa. Itu time tu aku dah start kena aim lah dengan benda-benda macam ni. Time tu pengalaman aku semua dah start. Aku selalu kena kacau lah juga dekat belakang dewan tu. Sebab kata cikgu-cikgu sebelum ni, belakang dewan tu memang keras. Sebab ada satu cerita ni. Sebab waktu sekolah korang ada waktu time untuk ramai-ramai solat tak? Macam tu. Ada kan? Dia buat malam tu dia ajak ramai solat lah. Dia bukan malam macam solat hajat semua tu. Dia macam solat Zuhur lepas habis sekolah macam tu. Dekat sekolah aku ada buat lah benda tu. Lalu dan surau lah ada orang solat semua. Surau kan. Cerita dia macam ni. Yang ada satu pelajar ni, dia tak join solat. Dia macam ponting solat kan. Dia ponting solat. Lepas tu dia pergi lari dekat dewan belakang. Dewan yang aku kena kacau selalu lah. Sebab kata dia dia sorok gila-gila sangat lah. Macam terlampau sorok lah. Sebab kata kawan-kawan dia, tahu lah ni dah cerita lama dah. Sebab macam dari sini lah agak aku dengar kan, daripada cikgu semua yang cakap dia ngikut seorang lagi pelajar. Tapi pelajar tu, dia seorang dalam dewan tu. Cuba bayangkan dewan aku ni, dia ada macam satu lagi tingkat tau atas. Untuk kau pergi kat atas tu nak pergi betulkan elektrik ke macam tu, apa macam tu. Untuk kau betulkan elektrik pun kau kena naik tangga tau. Budak tu naik tangga.
sambil ikut benda tu. Dia ikut. Dia ingat benda tu pelajar. So dia Dia ikut ikut, macam tu. dia ingat tu kawan dia. Macam benda tu menyamar sebagai kawan dia. Benda Dewan tu besar untuk aku. Dewan tu besar gila. Untuk boleh lah, tak ada besar sangat. Tapi boleh lah. Nak cakap kalau kau seorang tu besar agak. Dia ikut. Lepas tu ada satu lagi atas. Untuk kau pergi kat atas ceiling tau. Macam mana? Macam kau lalu kat bawah. Kau lalu atas atap tau tak? Macam tu kan. Dia lalu-lalu dia ikut member dia tak sorok. Lala dia jatuh daripada atap atas tu sampai bawah. Sampai dekat bawah, sampai ke bawah. Dia jauh dia, aku cakap kau macam 10 kaki ke macam tu. 10 kaki tinggi je. Aku babak kira tinggi ni fail sikit. 10 kaki rendah lah tu. Macam 30 kaki lah. Macam contohnya dari blok 2. Blok 3 terjun bawah. Kalau kat sekolah korang lah. Tinggi lah. Tinggi macam mana tak tahu lah. Tapi dari blok 3 lah. Mas level 3 lah. Dia patah kaki yang tu lah. Dia patah kaki. Macam level. Tapi dia betul patah kaki. Alhamdulillah dia tak lebih cedera lagi lah. Lebih lanjut. Tapi persoalan dia lepas tu dia ponting solat lagi ke tak? Rasa je tak kot. Tengok putih solat Aku rasa tak kot lepas tu. Dia betul taubat lah. Macam kau lah. Tak nak taubat duduk hostel lah. Aku time tu hostel aku dah menyesal lah. Dia time subuh-subuh tu dia ajak aku pergi kejut-kejut ke orang solat subuh. Aku ikut lah. Okay lah. Lepas tu tak ada benda lah. Orang kata kalau kita selalu solat apa ke yang tu kira yang buat macam pendinding untuk diri. Betul. Aku try lepas tu bila tak ada apa lah. Baik lah. Tu kau Syai, kau tak ada pengalaman first time kau kena ke? Kau nak share dengan kita orang? Selain pada pengalaman college kau tadi? Kalau selain dari college tu Pengalaman pertama kau lah. Kat area rumah aku lah. Dekat area rumah aku ni kan. Okay. Dia ada 2 pokok besar tau. Besar sangat. Kiranya boleh, kalau besar dia macam 10 orang boleh muat kat situ. Aku tahu area rumah kau tu memang agak hotspot juga lah. Aku dengar macam-macam cerita kat situ. Boleh kau cerita tak? Benda tu. Kau tahu dulu dekat area aku duduk kat area kondo ni, dia ada 2 tennis court, belah kiri dengan belah kanan. Di perantaraan tu dia ada 2 pokok besar. Tak tahu apa pokok jenis apa nama dia. Tapi pokok tu memang pokok lama lah. Kat situ. Okay. Dia kira dah beratus-ratus tahun lah dia hidup kat situ kan. Lepas tu tak tahu kenapa dia tak tebang pokok tu kan. Okay. Pokok tu selalunya dekat dalam pokok tu kiranya adalah barang-barang lama, ada daun-daun lama, kadang-kadang orang buang kat situ, kadang-kadang orang pun selalu orang kencing kat situ apa memang kencing memang teruk pokok itu. Ekstrim. Sebab pokok lama Okey. Tapi pokok tu memang besar, dalam 10 orang macam tu boleh muat. Aku ingat time satu malam tu. Time tu aku umur dalam rasanya time sekolah rendah ke, darjah 6 macam tu. Yang malam tu time malam nakal-nakal keluar malam, main bercun apa semua kan. Tapi bukan bulan puasa tu. Dia main dekat area pokok-pokok situ. Kiranya aku dengan kawan aku kira nak main mercun lah. Kira nak perang-perang main mercun kan. Time tu dalam agak lewat dalam pukul 10 malam macam tu. Setting malam time tu. Tu main lah mercun dekat area situ. Main. Tu kawan aku tiba-tiba dia menjerit. Dia kata dia nampak ada satu benda warna putih
dia bergayut dekat atas pokok situ. Ush. Dia seorang je kata nampak. time tu tengah main perang mercun kan. So masing-masing dia ada Zorok kat hujung situ, ada Zorok kat belah hujung tenis court tu, ada yang dekat semak-semak situ, ada yang dekat dengan pokok tu. Yang dekat dengan pokok tu nampak benda lah. Nampak. Time tu dia kata, tak silap aku, dia kata dia nampak ada satu perempuan ni. Dia tinggi tau. Dia bukan tinggi macam kita manusia biasa tinggi. Tinggi apa 7 kaki apa, memang dia tinggi. Dia baju putih and then rambut dia macam kusuk masai macam tu. Dia nampak macam tu berayut dekat belah area pokok atas-atas tu. Dia cerita muka dia macam pucat, macam betul-betul nampak something yang Ngeri ni lah. yang ngeri lah, budak-budak tak pernah nampak. Nak warna benda putih ke apa ke. Tahu lah, lepas tu dia cerita lah kita orang. Lepas tu kita orang terus lari lah, tak jadi, cancel main mercun, balik rumah. Tahu tu. Tapi apa yang dia cerita macam tu lah, dia macam perempuan tu dia duduk atas dahan pokok tu, seolah-olah dia macam kita duduk dia duduk stationary kat atas situ. Seolah memahati korang main lah. Seolah dia mati lah, dia kata. Time tu. Lepas time tu semua takut semua tu, memang muka panik gila, takut kan. Balik rumah. Tobat lah. Tobat. esokkan hari main lagi tak? Main lagi. Tobat. Belum. Wah. Tapi keesokan hari dia cerita lah macam mana kan. Time tu kan. Time tu dia Zorok kat situ, tu dia ternampak benda tu main-main kat situ. Ush, Terus berlari kat kita orang lah. Dia jerit, lepas tu dia terus nak lari kita orang. gila. Kamu terkejut lah apa hal kan. Orang tengah main shot-shot, tengah Zorok, dia pula boleh jerit kan. Ya kan. Dia kacau. Tu dia cerita macam ni, aku nampak perempuan tinggi macam tu bergayut kat atas tu. Semua balik takut. Balik tu mak aku bising lah, asal main malam-malam kan. Wah. Itu lah, itu apa. Lepas tu yang second tu dekat college tu lah. Yang second tu aku sendiri experience lah. Yang first tu bukan lah. Memang dia macam Rumah kau tu je lah yang kau rasa. banyak kes lah. Sebab dekat situ. aku ada dengar situ. macam kawasan tu macam banyak juga kes. Macam aku tak tahu aku nak sebut ke tak, takut sensitif ke apa kan. Macam ada juga aku dengar orang macam terjatuh ke terjun bunuh diri, aku tak tahu. Ada tak kes tu? Kat situ time aku nak ambil SPM tu, ada budak lelaki inilah, dia macam dia stres lah, study dia stres. Aku ada dengar benda tu. Itu aku ada pengalaman tu. Pasal tu. Aku nak tahu dia ada link dengan lift tak? Itu sebab dekat kondo ni dia ada blok A sampai huruf E. Okey. Aku duduk kat blok A. Yang kejadian tu berlaku tu dekat blok E. Blok dia jauh-jauh ke? Betul. Kira blok dia hujung lah. Kira blok A ni kat belah hujung, belah blok E tu hujung sekali. Sebab kat situ lah. kita ada pengalaman juga bila lalu kat situ. Tapi Dulu betul. adik kita orang tu kat situ lah. Apa? Tuition situ? Kita ada adik perempuan ni. Dulu dia tuition dekat situ. Okay. Macam rumah ni lah, rumah cikgu tu. Kita orang hantar dia lah. Kira dia belajar dalam rumah cikgu tu. Cikgu tu macam buat home tuition lah. Kau tahu kot? Okay. Home tuition dekat situ ada. Blok tu lah rasanya. Aku rasa kita cakap blok yang sama ni. Aku pun rasa macam tu lah. Teruskan. Teruskan. Aku tak tahu cerita ni. Time selalunya memang waktu tuition dia malam, tak silap aku. Pukul 8 ke. Aku ingat. Tuition dia pukul 8, habis pukul 10. Macam tu lah.
pukul 8 aku dengan mak aku pergi hantar adik aku tu. Pukul 10 kita ambil dia balik lah. Okay, dia cerita dia time tu tak silap aku, time masa mula-mula hantar pukul 8 macam tu rasanya. Okay. Tak, time tu nak balik pukul 10. Time tu pukul 10 kita nak pergi ambil adik aku balik kan. Okay. Okay, dekat blok ni lah, blok yang ada kes bunuh diri ni. Okay, time tu aku dengan mak aku jalan naik lift. Tak silap aku kita orang naik sampai tingkat berapa ya? Dia berapa tingkat rumah tu? Ada 9. 9. Tak silap aku tingkat 6 mak. Aku nak ambil adik aku tu. Tingkat 6 rasanya rumah cikgu tu. Tak berapa ingat lah. Tapi yang aku ingat lift tu kita orang tekan ke tingkat 6 aku mungkin lah possibility tingkat 6. Tapi lift tu terbuka kat tingkat 4 tau. Okay. Tingkat 4 terbuka, tak ada orang. Pas time terbuka tu, kat situ lah pertama kali aku dapat hidu bau mayat. Baru aku kenal macam mana bau mayat. Mak aku beritahu aku. Masa bukan dalam lift tu lah, masa tu mak aku tak beritahu lah. Lepas dah ambil semua, lepas dah balik rumah baru mak aku cerita lah. Kalau nak tahu itulah bau mayat macam tu. Kau tegur tak baru tu? Tak, nasib baik aku tak tegur. Tu lah nasib Tapi baik. bau tu memang kuat. Aku cakap kau macam benda macam ada kain yang kau tekuk kat muka kau. La ilaha illallah. Memang kuat bau dia. Memang betul-betul depan muka kau. Itulah first time aku bau mayat. Time tu kau tak cakap apa, tapi mak kau cakap macam tu. Aku pun diam lah. Kalau tegur memang aku rasa jijik. Oh, kau time tu kau tahulah benda-benda macam tu jangan tegur lah. Time tu dah berakal sikit lah. Tahu macam boleh macam ni. Itu kalau kau bawa budak-budak kecil, habis lah. Tapi nasib baik time dah ambil adik aku tu nak turun bawah tak ada apa-apa. Time nak ambil lah awal-awal tu. Oh, okay, faham. Itu time tu macam tak tahu aku baru-baru lagi lah masa kes tu jadi. Cikgu tu cerita lah masa nak ambil. Oh, kau Tahu dekat situ lah rumah apa tu yang budak lelaki tu ni tinggal Tingkat bunuh sama. diri tu. Tingkat sama. Tingkat 4 ke 8? 6? 6. Dia duduk situ tapi dia terjun dari tingkat 9 lah. Astaghfirullahaladzim. Tapi memang betul tak bila aku tanya member aku, ada juga member aku duduk situ. Dia orang pun cakap bersama sebab punca dia stres belajar mungkin, aku tak tahu. Kau still lagi duduk situ kan? Ya. Tak ada lah kot. jaga-jaga 3-4 lah. Blok lain tak apa. Dah lain tak apa. Jauh. Oh, Okay, so begitu sajalah untuk kisah untuk episod pertama ni. Okay. So, Jangan lupa dengar kita orang bebel ni. Cukuplah dekat ni. Jangan lupa. Kalau korang suka, korang boleh tekan follow, tekan share, tekan like, apa-apa juga yang korang Dan juga subscribe. buat kat luar sana. Ingat, jangan tinggal solat tu je. Kau tinggal solat, boleh tu ikut. Jangan tinggal solat. Lepas tu jangan ikut member pun dia solat. Ya, tu je. Lepas tu ada bau jangan tegur. Inilah pengajaran dari tu orang. Untuk episod buat yang pertama. dengar video ni pada waktu malam sebelum tidur tu jangan lupa tutup tingkap Untuk pengetahuan korang, kita orang pun tengah bercerita time pagi-pagi. Tingkap terbuka ke? Tingkap terbuka. Kau biar nyaman sikit angin masuk. Memang nyaman. Angin yang masuk, jangan benda lain masuk. Okay, di situ saja. Terima kasih.